Weh, dengan cerita ramai beli voucher penalti Lazada 12-12. Newcastle kena lauk, Hamilton kalah. What a weekend. EPL recap, let's go. Man City 1, Wolves 0. Minggu yang penuh kontroversi, VAR dan penalti dihilurkan ibarat voucher Lazada sempena 12-12 sale ni. Berlaku juga dalam game ni. Ref John Moss buat hal, aku rasa elok dia dengan ref VAR lagi seorang tu, Andre Mariner. Standby pencen je lah. Wolves kebal main agak pragmatik, lebih kurang macam lawan Liverpool itu. Pep memilih untuk memulaukan Kyle Walker dalam game ni. Mungkin faktor kad merah lawan Leipzig yang buat dia marah, itu aku rasa. Walaupun dia kata sebab jadual padat nak kononnya rehatkan pemain, tapi nasib baiklah sebab tak ramai pemain yang sebenarnya boleh handle speed Adama Traore seperti mana berlaku di Etihad pada 2019. Cuma kali ni gandingan Diaz dan Laporte berjaya mengekang movement Adama. Kalau tak, mungkin cuma Walker je defender yang boleh handle kelajuan ataupun speed Adama ni dalam tim City. Kena akui Man City struggle nak create chances dalam separuh masa pertama. Cuma peluang Bernardo untuk tambah koleksi jaringan dengan kaki kiri dia melewati palang. Kira peluang terbaik City sebelum segala-galanya berubah kerana ref. Raul Jimenez kena buang padang hanya selepas 38 saat kena kad kuning pertama. First card tu dia foul Rodri, nampak macam terlalu soft bagi aku. Dan sepatutnya warning je lah kan. Tapi second yellow card tu agak-agak lah Jimenez. Apa kau fikir tu? Kau dah tahu kau baru kena kad kuning, kau buat hal lagi. Dia block free kick Rodri dari jarak dekat dengan ref langsung tak fikir dua kali, terus keluar kad kuning kedua. Dan masuk second half tu, City hidup balik non-stop attacking lawan defense Wolves. Menyaksikan gawang gol Jose Sa tu busy gila. Gundogan dah berjaya menewaskan Sa, tapi Conor Cody pula clear bola di garisan gol buat kali kedua dalam 2 minggu Kalau korang rasa kad kuning kedua tu tak masuk akal untuk Jimenez sampai kena kad merah, ini lagi tak masuk akal. Bernardo Silva dari belah kanan, dia try nak cross bola, Joao Moutinho block. Tangan dia naik, yes, tapi tak kena tangan VAR terang-terang nampak bola kena bawah ketiak dia. Ke ref pun nampak bawah tangan dia tu ada tangan ketiga, aku tak tahulah kan. Raheem Sterling pun step up dia ambil penalti dan menjaringkan gol ke-100 dalam EPL secara peribadinya. Man City terus bergelut nak skor dari open play dan Wolves bertahan macam biasa, cuma tak ada langsung threat ke arah gol Ederson untuk mencari gol penyamaan dengan kekurangan seorang pemain. Kemenangan ini memastikan City kekal di tangga teratas Liga walaupun pencabar-pencabar dia orang menang ke kalah ke. Menariknya aku tengok dalam game ni bila Cancelo kena switch ke right back daripada left back, dia berganding baik dengan Sterling. Walaupun biasanya aku kesian siapa-siapa yang kena main dengan Sterling ni, sama ada kau overlap dia ke, kau buat apa dengan dia, ataupun pair dengan dia belah kiri ke kanan sekalipun. Memang bolot lah kan. Tapi kali ni Sterling tak bolot banyak dan bertukar-tukar hantaran dengan Cancelo belah kanan tu. Maybe sesuatu untuk Pep fikirkan lah lepas ni, sebab Sterling nampak function bila main dengan Cancelo di flank yang sama. Grealish pula dah mula hambar bagi aku. Dah masuk game ketiga berturut-turut dia banyak drift ke kiri walaupun diletakkan dekat tengah sebagai false nine, tapi impact dia kurang dan sempat miss peluang keemasan nak skor lagi Pep belum panik lagi katanya sebab kena bagi masa kat mana-mana player termasuk Grealish nak sesuaikan diri dengan taktik dia. Tapi benda paling ketara, Grealish memang tak boleh main sebagai false nine ataupun focal point dalam tim. Kena kredit Sterling sebagai man of the match bagi aku, menjaringkan gol ke-100 EPL dia. Dan walaupun desas-desus mengatakan dia nak caw sebab jarang main lah, sebab jarang main first 11 lah, kali ni aku rasa dia dah temui keyakinan dia balik. Form terbaik sekarang dengan gol ke-100 satu benda, tapi kau fikir Ederson pun sempat capai clean sheet ke-100 dia dalam game ni, dan walaupun tak banyak dicabar dalam game ni, dia still kena fokus dan alert pada hujung-hujung game apabila tandukan Max Gilman tu hampir spoil untuk City kan. Tapi apa-apa pun dia berjaya dan City kutip 3 mata penuh. Next, Liverpool 1, Aston Villa 0. Game ni hype dia of course kepulangan Gerrard ke Anfield sebagai pengurus Aston Villa. Gerrard yang merupakan one man club sepanjang karier dia dengan Liverpool. Nampak pelik bila tengok dia bawa tim lain bertandang ke Anfield. Yelah, dulu nak dapat offer Real Madrid pun tak nak pergi kan. Lagi-lagi lawan pengurus yang pernah didik dia masa dekat Anfield dulu. Gerrard bermula sebagai pengurus budak-budak akademi Liverpool dulu kan. Tapi Mo Salah macam biasa spoiler, menjaringkan gol ke-21 musim ni dari sepakan penalti yang dia sendiri menang untuk Liverpool dalam pertengahan second half tu. Tyrone Mings tak boleh nak kawal burst of speed Salah dan clumsy challenge tu menjadi punca penalti diberikan. Tapi ketenangan Salah tu menewaskan bukan calang-calang keeper Martinez kot. Dia kan kuat menganjing. Perfect penalti dari segi angle dia. Ambil kena tiang dalam sebelah kanan. Memang tak ada chance aku nak save kan pada minit ke-67. Gol ke-14 dari 16 game EPL untuk Salah. Tak dinafikan Liverpool create banyak chances sebelum gol tu masuk dan mendominasi permainan dekat Anfield ni. Tapi kehilangan killer pass atau moment of magic tu lagi aku rasa. Cuma Martinez banyak menafikan dorang terutamanya tandukan Van Dijk dari sepakan penjuru.
Klopp macam biasa tak senang duduk, protes, ref tak bagi penalti. Dua insiden dalam first half yang aku rasa terutamanya Mane punya lah, yang kena tarik dengan Matty Cash tu. Lepas tu Robo pula kena juga dengan Matty Cash. Tapi apa yang aku tertarik adalah nyanyian The Kop yang banyak mendendangkan lagu kepada legend diorang, Gerrard. Walaupun dia bawa tim lain, tekanan Liverpool akhirnya membawa kepada gol Salah, dan lepas tu Villa cuba keluar bermain nak dapatkan gol penyamaan, tapi diorang expose kepada serangan balas Liverpool berkali-kali weh. Terutamanya selepas Chamberlain yang bagi aku tak berapa function sebagai salah satu front three digantikan Jota. Tapi work rate dan kerja defensif Chamberlain tu harus diberi pujian. Namun agak nyatalah dia lebih selesa sebagai pemain tengah dan bukan sebagai front three apabila kehilangan Salah dan Mane nanti untuk AFCON. Jota dan Salah beberapa kali sepatutnya dah skor gol kedua, tapi nasib baik kelebihan satu gol tu cukup untuk 3 mata penuh kali ini. Ada satu insiden ngeri sebelum tu. Alisson bagi aku bernasib baik sebab Danny Ings tak banyak protes kat ref kan. Bola clearance Alisson tu lantun balik player Liverpool, tapi dia pula follow up, lantun muka dia jatuh depan Ings. Lepas tu Alisson cuba dive, tolak bola, tapi dia jatuhkan Danny Ings kan dalam kawasan penalti. Kalau ref lain, aku pernah tengok je penalti diberikan situasi macam tu. Banyak keputusan VAR yang bagi aku sangat-sangat pelik minggu ni kan. Satu benda aku notice, walaupun Liverpool berjaya dapat clean sheet keempat mereka, tapi aku rasa Klopp tak senang hati weh. Van Dijk first buat mistake minit ke-13, menghalang gerakan Watkins dengan tangan dia, dilayangkan kad kuning. Bagi aku Van Dijk jarang weh, ataupun takkan buat mistake macam tu kan. Lagi-lagi kalau kau fikir sebelum injury ACL dia. Luar karakter bagi aku dan tak perlu pun sebenarnya. Ini mungkin mengesahkan keraguan beberapa pihak bahawa Van Dijk masih lagi belum mencapai form sebenar dia lepas injury tu. Selain tu Alisson pun nampak main dengan api. Bukan saja insiden yang boleh jadi penalti menjatuhkan Danny Ings, tapi situasi dia slip sebab padang basah, hampir foul Ashley Young sambil nak tumbuk bola clear punya pasal. Selain tu nampak terlalu mudah crosses Villa dari Young dan Ramsey yang berjaya eksploitasi kedudukan Trent dan Robo yang bermain agak tinggi. Tapi kita tak boleh nak nafikan lah, delivery Trent dan Robo ni bab attacking memang first class. Cuma first time rasa kehilangan Jota. Positifnya adalah gandingan trio Thiago, Fabinho, Hendo sekali lagi perform baik. Fabinho ibarat mop, benda kotor je kau sweep kan depan back four dia. Hendo non-stop press off the ball. Setiap kali Villa pegang bola, aku tengok dia punya semangat lain macam kali ni, macam dia nak buktikan sesuatu je. Thiago pula semakin confident dengan kreativiti di bahagian tengah. Nampak positif lah buat Gerrard dan Villa juga. Bukan sahaja menang 3 daripada 5 game sejak dia take over, tapi cara diorang main sekarang jauh beza dengan Dean Smith weh. Players dah mula faham corak gameplay Gerrard. Dia pressing dengan intensity, cuba compete di bahagian midfield, wingbacks buat kerja, crosses cantik. Dan bagi aku tewas 1-0 dekat Anfield bukan end of the world lah, ataupun tak malu lah. Arsenal 3, Southampton 0. Arsenal berjaya recover dari 2 kekalahan berturut-turut dengan bergaya di The Emirates. Namun Southampton bermula garang weh dengan percubaan Nathan Tella dari penjuru kawasan penalti melepaskan diri dari Tomiyasu. Lepas tu kau tengok Adam Armstrong pula menerima hantaran Kyle Walker-Peters, memaksa Ramsdale save dari angle yang agak identical lah dengan try Tella. Standard lah, fans Arsenal dekat Emirates dah mula meroyan, dan waktu tu lah Arsenal mula tunjuk kelas sebenar diorang. Gerakan untuk gol pertama tu teringatkan aku zaman The Invincibles. Dari bawah ke atas, menemui Saka belah kanan, tarik balik ke seberang, dan Lacazette bersedia nak skor untuk menewaskan Willy Caballero kan. Selang 5 minit, aku dapat notification lagi dekat app Premier League aku, gol kedua Arsenal. Tomiyasu pula hantar cross deep kepada Tierney, tak dikawal dekat back post. Tandukan dia menemui Odegaard yang curi ruang dekat near post tu. Waktu ni Arsenal memang tengah flying lah, dan Lacazette hampir menambah gol ketiga, tapi disia-siakan. Saka pula memaksa save dari Caballero, menamatkan first half yang mungkin melegakan Soton sebab kena 2 biji je. Masuk second half, Arsenal teruskan momentum lagi dari situasi serangan balas. Odegaard rembat ke Wembley dari set up Saka. Gabriel pula berjaya skor dari sepakan penjuru, tapi offside, dan VAR confirm benda yang sama juga dari penjaga garisan. Tapi keinginan Gabriel untuk skor tu dah macam Thiago Silva aku tengok. Dari sepakan penjuru, delivery Saka superb. Dia melonjak lebih tinggi, menanduk masuk gol ketiga Arsenal. Arsenal kali ni dari aspek serangan aku nampak antara yang terbaik sepanjang musim ni, tak henti-henti. Umpama diorang ni tak puas kan. Martinelli pula dengan percubaan curling kena tiang, dan diikuti Saka dari belah kanan. Hasil 1-2 cerdik dengan Thomas Partey. Soton pun ada track juga melalui Nathan Tella kan. Kebanyakannya daripada dia lah, tapi akhirnya Arsenal tetap selesa dengan kemenangan, dan 3 mata meletakkan mereka cuma 1 poin belakang Man United dan 2 poin saja belakang kedudukan top 4 selepas West Ham seri dengan Burnley 0-0. Tomiyasu punya pengaruh aku rasa dalam bab attacking ni semakin menjadi. Gabriel nampak goyang awal-awal kena kad kuning sebab tackle Broha tu, tapi dia recover lepas tu. Tierney pula nampak gaya dah dapat balik tempat dia daripada Nuno Tavares. Dia assist gol yang kedua untuk Arsenal. Dan Partey yang nampak off and on hari ni kira on lah kan. Xhaka nampak lebih yakin berbanding game lawan Everton hari tu.
Odegaard pemain terbaik Arsenal bagi aku, dan dia membantu Arsenal untuk handle pressing Soton melalui positioning dia, dan kecerdikan dia untuk memberi impact dalam final third tu bagi aku sangat penting. Sangat besar influence dia. Ini benda yang hilang awal musim sebenarnya daripada Odegaard. Saka pula, segala apa gerakan bahaya Arsenal semuanya datang daripada dia. Martinelli pengaruh dia tak sebesar game sebelum-sebelum ni, tapi speed dia banyak menyusahkan Southampton. Dan paling penting bagi aku, Lacazette aku rasa dah patut jadi pilihan utama lah untuk Arteta sekarang. Sebab benda ni aku rasa tak ada kompromi. Dia perlukan Fox in the box, dan Oba bukan jawapannya. Next, Chelsea 3, Leeds United 2. Game paling best weekend ni, tak dinafikan. Game ni 5 gol thriller baik. Akhirnya Chelsea bernasib baik juga, dapat 3 mata berharga. Win ugly lah kata kan. Aku baru nak cakap ni game ketiga berturut-turut Chelsea bolos 3 gol, tapi kali ni improve sikit lah. Kena 2 biji je. Aku pegang sebab aku double up Chelsea punya defense dalam FPL aku, tapi memakan diri weh. The Blues ketinggalan dari sepakan penalti Rafinha yang menjaringkan gol ke-7 peribadi musim ni. Tapi sebelum tu kau dah nampak dah threat Leeds melalui serangan, dan Rafinha adalah tunjang utama dengan sepakan percuma yang memaksa Mendy kena alert. Tapi penalti tu datang dari Marcos Alonso yang jelas nampak struggle bab bertahan dari dulu lagi, kerana dia macam lack awareness dan kepantasan yang aku rasa Chilwell mampu offer. Alonso menjatuhkan Daniel James, dan selepas Rafinha skor, dia sempat lagi menganjing fans Chelsea. Ikut tradisi untuk korang, Chelsea lawan Leeds ni antara pertemuan yang menarik sebenarnya. Zaman Leeds power dulu-dulu lah kan. Dah macam debi dah aku tengok game ni. Reece James dengan Tyler Roberts tackle keras gila weh. Bila dah kena sebiji, nampak Chelsea up sikit tempo serangan dan berjaya menjaringkan gol penyamaan sebelum tamat separuh masa pertama. Alonso tebus balik kesilapan dia dengan memenangi perebutan di kawasan Leeds, dan delivery dia yang kita tahu memang world class itulah, aku tak nafikan lah kan. Mason Mount yang menemui hantaran rendah Alonso di near post berjaya skor untuk kedudukan 1-1. Masuk second half, Rafinha buat hal pula, terkangkang cuba dapat bola daripada Rudiger dekat dalam kawasan penalti. Tapi bagi aku memang clear penalti lah, sebab kau jatuhkan Rudiger sekali, dan siapa lagi kalau bukan official penalty taker Chelsea, Jorginho step up cool macam biasa. Top corner dia cari belah kiri, menewaskan Meslier kali pertama. Tipikal Leeds lah lepas tu, tak mengaku kalah walaupun kena 2 biji ke 5 biji ke 10 biji ke. Rafinha threat paling besar, tapi apabila dia mengalami kecederaan, ramai duk fikir maybe it's over lah untuk Leeds kan. Silap sah weh. Gelhardt, pemain muda Leeds, ganti Rafinha cuma 81 saat atas padang sebelum dia berjaya positioning diri depan Thiago Silva dan menerima hantaran Tyler Roberts untuk menyamakan kedudukan 2-2 balik. Epic weh. Dalam banyak-banyak orang, kau takkan fikir Rudiger yang akan menang penalti 2 kali untuk Chelsea, tapi itulah yang berlaku dekat penjuru sebelah kiri kotak penalti Leeds. Matthias Clich turn dia pula nak clear foul dari belakang. Rudiger menghadiahkan penalti kedua Chelsea, dan Jorginho sekali lagi step up. Kali ni belah kanan pula dia hantar bola. Meslier tertewas kali kedua dari sepakan penalti untuk kedudukan 3-2 buat Chelsea. Secara keseluruhannya aku boleh kata ini bukan vintage Chelsea punya performance lah, tapi sekadar menghukum Leeds je atas kesilapan diorang sebenarnya. Confirm Tuchel lega dengan result ni. Mendy selain dari free kick dengan penalti Rafinha, aku tak banyak tengok dia dicabar dari segi shots on target. Azpilicueta struggle dengan gerakan bahaya Rafinha. Rudiger kaki protes, dan memang ternyata kaki gaduh. Dah berapa game dah aku tengok kan. Lepas game dah menang pun kau nak gaduh lagi dengan Junior Firpo tu. Tapi kau kena kredit Rudiger lah. 2 assist untuk kedua-dua penalti Chelsea. Next level. Loftus-Cheek tak menyelah. Reece James selain free kick sekali masa first half hampir memperdayakan Meslier. Selain tu aku rasa tak ada impact. Jorginho bab dia standby ambil penalti, kau ada feeling macam kau yakin dia akan score kan. Havertz pula terlepas peluang dalam first half dan agak isolated, bermain sebagai false nine. Masih tak faham kenapa Lukaku tak start sampai sekarang. Teruk sangat ke fitness dia, sedangkan dah lama recover dari injury buku lali tu kan. Mount punya movement untuk gol dia memang lawak, aku tak nafikan. Tapi sebelum dan selepas gol tu, apa je function Mount dalam game ni kan. Werner dari segi persembahan UCL hari tu memang cun, aku expect more, tapi again tak ada pengaruh besar. Kesimpulannya, ini bukan Chelsea yang aku kenal sebelum game West Ham tu lah. 3 mata penting, yes, tapi aku rasa ada banyak lagi masalah yang Tuchel kena settle kan dalam masa terdekat. Walaupun tak ada Chilwell, tak ada Kante, tak ada Kovacic, bukan alasan, sebab squad depth kurang, sepatutnya boleh cover. Norwich 0, Man United 1. Sekarang ni all eyes on Rangnick weh. Nak tengok apa ke benda dia berani buat atau sanggup buat dalam selection kesebelasan utama Man United selepas apa yang kita dah nampak dah dalam game Young Boys tu kan. Dia kembalikan kesebelasan yang dia percaya, which is tak ada Shaw, tak ada Wan-Bissaka, sebab dia percaya pada Dalot dengan Telles setakat ni, dan bermain ikut falsafah dia yang 4-2-2-2 tu lah. Agak sempit, secara tak langsung aku nampak memaksa budak-budak Dean Smith ni main dekat flanks ataupun sayap, dan ternyatalah itu yang berlaku.
Norwich bermula lebih baik, banyak ruang di bahagian sayap. Kerap kali kau nampak ada 5 baju kuning dekat kawasan tengah, dan itu sedikit sebanyak mengganggu rentak Man United, terutamanya dalam setengah jam yang pertama. Aku bajet ada Puki Pati lah kali ni, sebab not bad juga chances Puki dapat dalam game ni, tapi tak ada luck. Kombinasi McFred jugalah yang membawa peluang pertama Ronaldo dalam kawasan penalti selepas 37 minit. Kelincahan CR7 tu memaksa Ozan Kabak sliding entah ke mana, tapi sayang terlalu lewat CR7 try, mudah diselamatkan oleh Tim Krul. Dan sepanjang game kau boleh tengok sendiri, passing Man United tak berapa tepat, tak ada kreativiti, dan tandukan half clearance Lindelof 12 minit masuk second half tu hampir memberikan Puki chance nak score lagi, tapi De Gea once again cemerlang weh. Baru ingat nak kasih brother tu relax sebab lawan Norwich je pun. Tapi cara Man United main game ni ibarat diorang lawan Chelsea ke Liverpool weh. Norwich banyak bazir juga, antara punca kenapa diorang tak skor, dan menyaksikan perebutan bola pertama dan kedua dimenangi oleh Norwich. Game yang nampak macam nak seri 0-0 sebab Norwich banyak bazir dan Man United nampak tak ada kreativiti. Akhirnya menyaksikan Ronaldo jadi Harry Potter. Dia ambil game dalam tangan dia sendiri. Dia punya cerdik ambil kesempatan Max Aarons yang duk raba-raba dia dalam kotak penalti tu, terus jatuh merebahkan badan dan menang sepakan penalti untuk Man United. Ketenangan dia untuk tidak melayan fans belakang gol Norwich tu yang banyak caci maki, besarkan suara, konon nak hilangkan fokus Ronaldo. Aku memang respect gila. Relax dia rembat padu top corner menewaskan Tim Krul untuk gol tunggal Man United. Cuma satu lagi peluang Ronaldo tu dalam kawasan penalti, gol terbuka. Aku terkejut weh, dia boleh miss. Tapi jarang kau akan nampak Ronaldo miss macam tu lah kan? Kalau tidak mungkin dah selesai 2-0 kot. Apa-apa pun De Gea memang kena jadi penyelamat sekali lagi lah kan. 2 kali weh dari situasi set piece 15 minit terakhir. Kalau tak, mungkin skrip yang berbeza. Apa yang mengejutkan aku adalah bagaimana Man United struggle nak kalahkan Norwich je pun. Punyalah banyak chances dibagi Norwich, dan kalau hari lain maybe result yang berbeza weh. Pressing tinggi dalam kawasan Norwich pun semakin berkurangan. Mana gegen pressingnya? Aku nampak Norwich pressing lagi banyak weh. Function Bruno dalam tim ini, aku dah semakin tertanya-tanya apa je dia offer dalam game ni. Kalau kau bench VDB sekalipun, Van de Beek, why not kau kasih dia masuk awal sikit, balik-balik minit ke 85 ke atas, apa je impact dia boleh buat dalam masa yang singkat macam tu kan. Aku mengharapkan Rangnick akan terus buat rotation lah lagi lepas ni, sebab ternyata jauh dari memuaskan result dan gameplay Man United kali ni. Next game Brentford bukan mudah, lagi-lagi di lawan-lawan. Rashford paling banyak merugikan peluang kuasa, dan masanya untuk Greenwood kembali dalam kesebelasan utama. Sancho pun kembali ke default settings, tak ada pengaruh dalam game. Maguire antara pemain terbaik Man United selain Ronaldo. Itu mengatakan pada aku masalah besar lah bila Maguire dah jadi antara best player kau dalam game. Tapi ada yang positif, clean sheet weh Rangnick. So mungkin orang akan melihat perspektif yang berbeza-beza. Ini sekadar perspektif aku. Last, bab Newcastle ni aku dah malas nak cerita dah sebenarnya, tapi yelah sebab benda tak ada benda yang elok kan aku nak cerita. Tapi aku angkat tangan lah, aku kena akui kita akan relegated musim ni, dan mungkin Januari ni beli pemain terbaik dekat Championship. Siap-siap untuk persiapkan tim cabaran di Championship musim depan. Jamal Lascelles ni aku rasa nak lempang sampai injet terus biar tak main langsung. Eddie Howe pun aku nampak dah naik menyampah dengan dia. Kena revamp terus weh squad ni. Kenapa Federico Fernandez tak main, aku takkan faham. Best defender Newcastle tu. Dan kalah 4-0 kepada Leicester bagi aku unacceptable lah. Dan lepas ni kau bertemu Liverpool, Man City, Man United berturut-turut. Good luck lah kan. Bayangkan ni Vardy tak main pun weh. Sorry geng, aku keluarkan emosi sikit kali ni, tapi biasalah bola sepak dia suka duka kan. Kalau tak, memang kita tak minat bola lah kan. Jangan lupa like, share, subscribe geng. Raikan pendapat berbeza, agree to disagree dalam ruangan komen tu. Ingat, aku bukan pandit, aku bukan expert, aku sekadar peminat bola sepak macam korang. This is Pen TV.